dua, tiga. Si bunga seroja, si bunga cempaka, dipakai oleh Nakdara Jelita. Siapa tak kenal negeri Melaka, negeri bersejarah di Malaysia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Nazaruddin, rakan pembentang dan juga rakan tutorial yang lain. Kami dari kumpulan 5 yang diketuai oleh Nur Anis Azhar dan dianggotai oleh Nur Syazwani Sabri, Nur Huriah Mazlan dan saya sendiri, Nur Atikah Asmawi. Jadi kumpulan kami akan membentangkan dan membincangkan persoalan yang berbunyi kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511 adalah kerana faktor konspirasi orang asing. Baiklah, kejatuhan kerajaan Melayu Melaka sememangnya didorong oleh faktor konspirasi orang asing dan kami tidak menolak kemungkinan berikut. Namun, kumpulan kami tidak bersetuju jika konspirasi orang asing menjadi faktor utama kepada kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511. Oleh itu, kumpulan kami akan memberikan hujahan-hujahan yang berpandukan sumber-sumber ilmiah dan juga akal fikiran kami yang waras. Seterusnya, sebelum kita menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Melayu Melaka, molek sekiranya kita mengetahui terlebih dahulu warna-warni kerajaan sejarah kerajaan Melayu Melaka. Jadi berikut saya lampirkan kronologi ringkas dari awal penubuhan kerajaan Melayu Melaka sehinggalah ke era kejatuhan mereka. Jadi kerajaan ini diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berasal dari Palembang iaitu Parameswara di antara tahun 1400 sehingga 1403. Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Parameswara berkahwin dengan seorang puteri daripada Pasai. Setelah perkahwinan tersebut, Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Muzaffar Shah. Melaka pada mulanya merupakan satu perkampungan kecil yang didiami oleh orang laut dan juga orang selat. Mereka menjalankan aktiviti berasaskan kelautan iaitu nelayan dan juga perdagangan secara kecil-kecilan. Hal ini demikian kerana kedudukan strategik Selat Melaka yang terletak di tengah-tengah laluan antara timur dan barat yang menjadi laluan utama para pedagang yang ingin berlayar ke India dan China. Jadi potensi Melaka ni untuk berkembang lebih maju dilihat oleh pemimpin Palembang iaitu Parameswara. Dengan ini, Parameswara mula bertapak di Melaka dengan harapan untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang berpengaruh di Asia Tenggara. Jadi kebijaksanaan para pemimpin Melaka dalam membawa kerajaan Melaka ke arah mencapai taraf empayar ini sememangnya tidak boleh dipertikaikan lagi kerana kerajaan Melaka ni telah mencapai kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 yang menjadikan pelabuhan Melaka sebagai satu pusat perdagangan yang terpenting di mata dunia dengan adanya pelabuhan yang bertaraf entry port. Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka yang telah mencapai kemuncak kuasa dan merupakan pusat dagangan yang unggul di Asia Tenggara. Pemerintahan Sultan Mahmud Shah ni didalangi oleh rancangan yang jahat dan juga pilih kasih kerana beliau ataupun baginda bukan seorang raja yang cekap, malah baginda memburukkan lagi situasi Melaka pada ketika itu. Dan pada tahun 1509, Diego Lopez de Sequeira dengan 18 buah kapal daripada angkatan diraja Portugal tiba di Melaka. Mereka merupakan orang Eropah pertama yang tiba di Asia Tenggara dan digelar Bengali Putih oleh orang tempatan. Jadi peristiwa ini menjadi titik tolak kepada tergugatnya kedudukan Empayar Melaka sebagai sebuah kerajaan agung. Terusnya, jadi berikut kami lampirkan peta yang menunjukkan kedudukan Melaka yang sangat strategik di mana kita boleh lihat ia terletak di antara laluan timur dan barat serta membolehkan pelabuhan Melaka menjadi tempat persinggahan pedagang daripada timur dan juga barat seperti India, China, Eropah dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, kerajaan Melaka ni menyediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan para pedagang di pelabuhan dan pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan kegemaran bagi setiap pedagang yang berlabuh pada ketika itu.
Seterusnya, kita dapat lihatlah kedudukan Melaka yang terlindung daripada tiupan angin monsun dari arah Laut Cina Selatan dan juga Lautan Hindi. Hal ini memudahkan pergerakan keluar masuk kapal ke pelabuhan tanpa perlu menunggu badai angin monsun berlalu. Selain itu, Muara Melaka ni dikatakan dalam dan membolehkan kapal perdagang berlabuh dengan selamat. Okey, seterusnya. Baiklah, kumpulan kami telah bersetuju bahawa kematian Bendahara Tun Perak iaitu salah satu dari faktor dalaman telah menjadi punca kepada kejatuhan institusi pentadbiran Kerajaan Melaka. Jika kita lihat mengapa Tun Perak ni menjadi figura penting kepada institusi pentadbiran Melayu Melaka. Hal ini kerana beliau merupakan seorang celik ilmu ataupun cendekiawan yang telah menjadi bendahara pertama di Melaka. Beliau telah menabur khidmat bakti selama lebih kurang 42 tahun bermula daripada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan yang terakhir Sultan Mahmud Shah. Jadi pada tahun 1446, Tun Perak telah berjaya menentang dan menangkis serangan dari kerajaan Siam. Kerana serangan ini didalangi dengan sikap tidak puas hati dan juga hasad dengki pemerintah Siam yang ingin merampas pelabuhan Melaka pada ketika itulah kerana pelabuhan tersebut sangat masyhur di mata dunia. Jadi berbekalkan kemahiran ilmu strategi perang dan juga akal fikiran yang bernas, Tun Perak dan anak buahnya berjaya mematahkan serangan Siam tersebut. Tun Perak juga giat dalam menubuhkan dasar-dasar pemerintahan yang baharu demi kelangsungan kerajaan Melaka dan beliau turut mengamalkan dasar perluasan kuasa politik di tanah Melayu seperti Pahang, Kedah, Siak, Kampar dan juga beberapa negeri lain di semenanjung tanah Melayu. Kematian Tun Perak dikatakan memberi tamparan yang hebat kepada kerajaan Melaka kerana pengganti beliau tidak secekap dan secikas beliau. Pengganti yang menduduki jawatan bendahara selepas itu sangat lemah dan mudah dipengaruhi dengan kemewahan dan juga kuasa. Misalnya Tun Perpatih Putih iaitu adik kepada Tun Perak sangat boros dan tidak mampulah untuk menjaga pembendaharaan Melaka. Di samping itu Tun Mutahir iaitu anak saudara kepada Tun Perak juga obses kepada kemewahan dan gila kuasa. Mereka hanya cakna kepada periuk nasib mereka sendirilah tanpa mempedulikan kebajikan rakyat Melaka. Baiklah, seterusnya. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada faktor dalaman yang kedua iaitu kelemahan dan juga sikap pemerintah iaitu Sultan Mahmud itu sendirilah. Terdapat satu peribahasa Melayu yang berbunyi bagaimana acuan begitulah kuihnya. Namun peribahasa ini tidak sesuai jika kita padankan dengan Sultan Mahmud dan ayahanda baginda kerana sikap mereka sangat jauh berbeza. Sultan Mahmud Shah ni merupakan seorang raja yang zalim, gemar berfoya-foya dan tidak berlaku adil kepada rakyat. Sikap kejam baginda ni kita dapat lihat dengan pelakuan baginda yang mengambil tindakan bunuh ke atas seseorang yang melakukan kesalahan kecil sahaja setelah mendapat desakan daripada Seri Maharaja iaitu isteri baginda. Selain itu, sikap baginda yang sering menghabiskan masa dengan berfoya-foya dan bermain muda amat sukar dibendung. Misalnya walaupun baginda telah mendirikan rumah tangga dengan anak Sultan Pahang, baginda masih lagi menjalinkan hubungan terlarang dengan isteri Tun Bayazid, anak Laksamana Tun Hang Tuah, Tun Dewi dan beberapa orang perempuan yang lainlah. Sikap boros dan suka membazir beliau tidak dapat dibendung sehingga menjejaskan pendapatan Melaka. Hal ini dikatakan demikian kerana Sultan Mahmud ni gemar menghadiahi orang-orang yang disukai atas dasar pilih bulu seperti Hang Isa Pantas dan juga Hang Sin Jong. Peristiwa ini digambarkan seperti berikutlah. Seterusnya kita dapat lihat peribadi Sultan Mahmud Shah yang lemah kerana baginda ni mudah untuk menurut arahan orang lain ataupun arahan daripada pentadbir-pentadbir yang lain lah. Kerana pentadbir tersebut mempunyai kepentingan yang sendiri. Setelah kematian Bendahara Tun Perak, baginda menyerahkan segala urusan pentadbiran Melaka ni
kepada Tun Mutahir demi mendahulukan nafsu mudanya dalam berfoya-foya tanpa beliau sedari hal ini akan mendatangkan natijah yang buruk kepada Melaka. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada faktor yang akan dibentangkan oleh rakan pembentang saya lain. Baiklah, faktor yang ketiga ialah pengkhianatan para pembesar. Okay, kemenangan pihak Portugis pula ditambah dengan kebocoran maklumat-maklumat sulit pertahanan Melaka oleh pembesar-pembesar Melaka yang senang berpaling tadah. Dan pembesar dekat Melaka ni mudah dirasuah, tamak dan bolot. Dan mereka disebabkan itu mereka mudah untuk membocorkan maklumat sulit pertahanan Melaka kepada Portugis. Okey, perkara tersebut berlaku adalah kerana sikap Sultan Melaka sendiri yang negatif dan menyebabkan para pembesar ni mempunyai perasaan dendam dan tidak senang dengan Sultan Melaka sehingga menyebabkan pembelotan dalam kalangan pembesar. Okey, perkara ini dapat dilihat dengan peristiwa Raja Mendalyar berjumpa dengan Laksmana Koja Hassan. Di mana Laksmana Koja Hassan ni sangat rapat dengan Sultan Melaka dan Raja Mendalyar berjumpa dengan Laksmana untuk menyampaikan berita mengenai perbuatan rasuah yang dilakukan oleh Nina Suradewana terhadap Tun Mutahir. Tetapi sebaliknya yang berlaku di mana Raja Mendalyar ni bertindak untuk berjumpa dengan Laksmana untuk menyampaikan fitnah iaitu dengan menyatakan Tun Mutahir ni cuba untuk menderhaka dan merampas kuasa daripada Sultan Melaka dan Tun Mutahir juga sedang mendirikan sebuah istana. Okay, semasa perjumpaan Raja Mendalyar dengan Laksmana, semasa perjumpaan Raja Mendalyar dengan Laksmana, Raja Mendalyar turut membawa hadiah atau rasuah kepada Laksmana supaya Laksmana ni menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan. Jadi Laksmana yang mempunyai perasaan dendam lama terus menyampaikan fitnah tersebut kepada Sultan. Okey, dan Sultan setelah mendengar perkara tersebut mengarahkan untuk membunuh Tun Mutahir. Okey, menurut Fernio Lopez de Castejeda menyatakan terdapat begitu banyak insiden yang berlaku untuk menunjukkan kesombongan Sultan yang mana Gubernur tidak dapat bersabar lagi lalu memulakan perang ke atas Sultan. Sultan Melaka, para pembesar dan ketua-ketua suku kaum ni mereka telah melupa diri masing-masing disebabkan kekayaan yang diperolehi semasa zaman kegemilangan tersebut. Disebabkan sikap tersebut telah menyebabkan Melaka jatuh kepada tangan Portugis. Faktor yang seterusnya. Untuk faktor yang seterusnya ialah kelemahan askar Melaka. Seperti yang kita sedia maklum, serangan ke atas Melaka dilakukan oleh Portugis sebanyak 2 kali. Serangan yang pertama ialah pada 25 Julai 1511 di mana pihak Portugis mengalami kekalahan dan terpaksa berundur dari pelabuhan Melaka atas alasan beberapa orang panglima Portugis memanggil balik Portugis untuk berpatah balik ke India dan membatalkan hasrat untuk menakluki Melaka. Tetapi 2 minggu selepas peristiwa tersebut, sekali lagi tentera Portugis menakluki Melaka dengan melakukan serangan yang lebih besar dengan bantuan orang India, Cina dan Jawa yang bukan beragama Islam. Serangan tersebut berlaku selama lebih kurang 10 hari. Antara yang pertama kelemahan askar Melaka ialah kurang pengalaman dalam berperang. Di mana askar Melaka terpaksa mengupah askar luaran sebab kekurangan askar dalam kalangan tempatan. Askar upahannya ialah daripada Jawa untuk berjaga di Melaka. Namun kesetiaan askar upahan ni tidak seperti askar tempatan. Malah kebanyakan daripada mereka turut melarikan diri semasa tercetusnya peperangan. Selain itu, pengalaman peperangan Portugis juga yang sentiasa berperang ni menyebabkan mereka memiliki kepakaran yang tinggi dan hasil daripada pengalaman tersebut telah meningkatkan kekuatan fizikal dan mental mereka. Contohnya, tentera Portugis yang kecil ni mampu menakluki gua dan menewaskan Pakatan Uthmaniyah Mamluk Khalikat. Yang kedua ialah
kelemahan dalam mengatur strategi. Okay, Melaka tidak melakukan persediaan yang rapi di mana Sultan Melaka sendiri tidak mengetahui mengenai pertahanan di Kota Melaka seperti bilangan angkatan tentera dan tempat-tempat senjata api yang disediakan. Okay, askar Melaka juga kurang terlibat dalam peperangan di mana teknik peperangan, pengalaman dan kecekapan askar Portugis ni lagi tinggi berbanding dengan askar Melaka kerana mereka mendapat bantuan dan tunjuk ajar daripada ketenteraan di Goa, India. Tentera Portugis juga mempunyai kemahiran yang tinggi dan teknik-teknik perang serta ketahanan psikologi yang tinggi. Dan perkara ini ditambah pula dengan sokongan daripada pemerintah pihak Portugis sendiri. Okey, Portugis juga turut menyatakan bahawa antara kelemahan Sultan Melaka yang paling ketara ialah Sultan Melaka ni tak menyediakan sebuah kota pertahanan di Melaka di mana kota pertahanan ni sepatutnya berfungsi sebagai kota satelit dalam mempertahankan sesebuah pusat kerajaan dan perkara tersebut diakui sendiri oleh Alfonso di mana beliau menyatakan Melaka adalah sebuah kota yang besar dan ianya kelihatan sukar untuk ditawan. Hal ini akan menjadi kenyataan sekiranya Sultan Melaka memiliki sebuah kota yang lain dan dia boleh diperkukuhkan, namun dia tidak memilikinya. Jika dia kehilangan Melaka, dia akan mengalami kehilangan yang mutlak. Oleh itu, tindakan Sultan Melaka tersebut yang tak mendirikan kota pertahanan menjadikan kelebihan kepada pihak Portugis. Okey, seterusnya. Beberapa sebab pedagang Cina mengkhianati Melaka. Yang pertamanya adalah mereka tidak berpuas hati dengan arahan oleh pemerintah Melaka supaya mereka menyediakan kapal bagi menjayakan kempen peperangan antara Melaka menentang Aru. Sebab yang kedua adalah mereka tidak berpuas hati dengan pentadbiran cukai dan layanan yang tidak sama rata yang diberikan oleh pemerintah Melaka terhadap pedagang yang ada di Melaka. Jadi disebabkan oleh perkara inilah mereka melakukan pengkhianatan terhadap Melaka. Dan mereka berharap dengan kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, ia akan membolehkan Portugis menghapuskan segala sekatan dalam perdagangan dan seterusnya menunaikan janji mereka untuk menyediakan satu perdagangan yang lebih menguntungkan pedagang Cina. Terdapat beberapa peranan yang dimainkan oleh pedagang Cina dalam membantu pihak Portugis menakluki Melaka. Peranan yang pertama adalah pedagang Cina bertindak mengacung pihak Portugis agar tidak menggunakan sebarang langkah diplomasi. Sebaliknya terus membuat keputusan untuk menyerang Melaka. Persekongkolan antara pedagang Cina dan juga Portugis digambarkan dengan jelas oleh Pinto seperti yang berikut. Seterusnya kita beralih kepada peranan yang kedua iaitu pedagang Cina bertindak memberikan maklumat tentang kubu pertahanan Melaka dan titik-titik kelemahan Melaka sebagai panduan kepada Portugis untuk melakukan serangan terhadap Melaka. Kelemahan utama Melaka iaitu pergantungan kepada bekalan makanan dari luar turut didedahkan oleh pedagang Cina. Jadi hal ini meyakinkan pihak Portugis bahawa mereka akan memenangi peperangan sekiranya bekalan makanan dari luar iaitu dari Jawa disekat masuk untuk ke Melaka. Sumber Portugis mengatakan hasil daripada sekatan makanan yang dilakukan oleh Portugis ke atas Melaka, ramai askar Portugis, orang yang berpihak kepada Melaka dan sebagainya telah mengalami kebuluran yang sangat teruk sehingga mereka terpaksa meninggalkan kubu pertahanan masing-masing untuk mencari makanan. Jadi dengan keluarnya mereka daripada kubu pertahanan masing-masing telah mendedahkan kepada serangan ganas pihak Portugis. Peranan yang seterusnya adalah menawarkan anak-anak tongkang serta tongkang-tongkang untuk digunakan oleh pihak Portugis bagi melepasi kubu pertahanan Melaka. Buktinya Alfonso telah menggunakan 4 tongkang besar milik pedagang Cina yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Melaka dengan segala kelengkapan senjata dalam misi untuk berperang dengan Aru. Malah kapal tongkang Cina yang besar dan tinggi ini membolehkan pihak Portugis memuatkan askarnya dengan begitu ramai dan membolehkan mereka meninjau keadaan di sekeliling sebelum mendaratkan askar Portugis bagi menentang askar-askar Melaka.
Tetapi tindakan Portugis ini tidaklah begitu berjaya menawan Kota Melaka, tetapi telah berjaya mendatangkan kerosakan yang sangat besar kepada kubu pertahanan Melaka serta memberikan kesan psikologi terhadap askar dan orang yang yang berperang bagi pihak Melaka. Kesannya ramai askar upahan seperti askar dari Jawa, Cat Marine dan sebagainya telah mengikut jejak langkah pedagang Cina untuk berpaling tadah terhadap Melaka, iaitu dengan meninggalkan medan pertempuran sewaktu peperangan berlaku. Seterusnya seterusnya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh pedagang India, iaitu Naina Shatu. Naina Shatu merupakan seorang saudagar Hindu yang kaya, yang mana beliau memperoleh hasil kekayaan daripada perdagangan yang dijalankan di Melaka. Naina Shatu bertindak untuk mengkhianati Melaka sejak dari awal lagi, disebabkan oleh keinginannya untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, beliau cuba mewujudkan hubungan yang baik terhadap Portugis dengan menggunakan penahanan Rudi Araujo, iaitu seorang panglima perang Portugis yang ditahan di Melaka pada tahun 1509 sebagai satu jalan untuk menunjukkan taat setia dan juga menyokong Portugis. Seterusnya, terdapat beberapa peranan yang dilakukan oleh Naina Shatu dalam merealisasikan kejayaan serangan Portugis terhadap Melaka. Selepas Naina Shatu mengetahui bahawa Portugis telah berjaya menakluki Goa India dan bakal menakluki Melaka, beliau telah menggunakan kesempatan ini untuk melayan semua tawanan Portugis dengan sebaik mungkin. Malah beliau juga menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk merasuah pihak berkuasa di Melaka, termasuklah Bendahara Tun Muzahir untuk membebaskan tawanan Portugis yang ditahan di Melaka. Beliau juga dikatakan sebagai seorang yang talang dua muka, yang mana beliau berlagak ikhlas untuk menolong Melaka dengan menasihati dan meyakinkan pemerintah Melaka supaya melepaskan Araujo dan tawanan Portugis yang lain yang ditangkap pada tahun 1509. Tetapi tujuan sebenar beliau meyakinkan pemerintah Melaka supaya melepaskan tawanan Portugis adalah untuk menguatkan jentera serangan Portugis terhadap Melaka. Kerana sudah banyak rahsia kelemahan Kota Melaka telah didedahkan oleh beliau kepada Rudi Araujo. Seterusnya beliau cuba meyakinkan pemerintah Melaka bahawa Portugis hanya datang untuk membebaskan orang yang ditawan sahaja dan tidak mempunyai niat lain selain daripada niat tersebut. Seterusnya adalah Naina Shatu bertindak untuk menjadi orang tengah ataupun mediator untuk menyebarkan maklumat tentang kubu pertahanan Melaka dan kelemahan pentadbiran Melaka serta kesediaan pedagang asing bekerjasama bagi membolehkan Portugis menyusun strategi peperangan mereka. Naina Shatu turut bekerjasama dengan Abdallah untuk membantu Portugis untuk menyelundup keluar surat tawanan Portugis di Melaka untuk dihantar kepada Alfonso di India, yang mana surat tersebut mengandungi laporan daripada Araujo yang meminta Portugis untuk melancarkan serangan dengan segera terhadap Melaka. Dalam laporan tersebut, Araujo mengatakan bahawa kerajaan Melayu Melaka pada ketika itu sedang memperkuatkan angkatan tentera dan melengkapkan kelengkapan perang setelah mengetahui bahawa Portugis telah berjaya menakluki Goa di India. Dan juga wujud keadaan tegang di Kota Melaka kerana para pedagang asing dan juga wilayah di jajahan Melaka dikatakan bersedia untuk bangkit menentang Melaka yang kononnya benci dengan ketidakadilan, kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah dan pembesar Melaka. Peranan yang terakhir adalah Naina Shatu bertindak untuk memujuk pihak Portugis agar tidak sama sekali menjalankan langkah diplomasi. Sebaliknya terus sahaja membuat keputusan untuk menyerang Melaka demi memastikan rancangannya untuk mencari keuntungan dan menyingkirkan pedagang Gujarat di Melaka. Jadi sebagai balasan atas semua pembelotannya ke atas Melaka, Araujo telah meminta Alfonso untuk memberikan bantuan dan layanan istimewa terhadap Naina Shatu. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang. Baiklah, seterusnya adalah pembelotan daripada pedagang daripada Gujarat.
Misalnya peranan para pedagang dari India, khususnya para pedagang Tamil dan juga Tamil Muslim dari Gujarat yang mempunyai hubungan rapat dengan Bendahara Tun Muzahir adalah dilihat begitu ketara sekali. Maksudnya mereka ini menggunakan sepenuhnya kesempatan kelemahan pemerintahan Bendahara Tun Muzahir untuk tujuan membolot keuntungan dan juga meracuni pentadbiran Melaka dengan gejala rasuah. Jadi sikap mereka ini dikatakan memanipulasikan kelemahan Bendahara Tun Muzahir, membolehkan mereka ini memonopoli kegiatan perdagangan dan mendapat layanan lebih istimewa berbanding dengan para pedagang lain, sehingga wujudnya diskriminasi dari segi layanan, ketidakadilan terhadap cukai dan seterusnya perasaan cemburu para pedagang berlainan bangsa. Jadi sikap tamak para pedagang khususnya dari Gujarat turut menjadi punca tercetusnya konflik antara pertembungan Melaka dengan Portugis yang mana telah mengakibatkan kejatuhan kota perdagangan itu. Mereka merupakan pihak yang mula-mula sekali mendesak, mengacung, mempengaruhi dan juga merasuah pemerintah Melaka agar mengambil tindakan menyerang para pedagang Portugis pada tahun 1509 hanya disebabkan wujudnya perasaan iri hati terhadap kehadiran Portugis yang mana dirasakan boleh menggugat kepentingan perdagangan mereka. Jadi mereka jugalah antara pihak yang menggesa pemerintah Melaka agar tidak sesekali berdiplomasi dengan Portugis ketika mana armada perang Portugis sampai di Melaka pada tahun 1511 dan cuba mengadakan rundingan dengan pemerintah Melaka. Jadi dengan meyakinkan Sultan Mahmud Shah dan juga kepimpinan Melaka bahawa Melaka ni lebih kuat dan mampu mengalahkan Portugis dan juga kedudukan Portugal yang jauh serta janji bahawa peperangan dengan Portugis akan mendapat sokongan padu para pedagang di Melaka, maka mereka ni telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan Melaka. Namun begitu, desakan dan janji para pedagang asing itu hanyalah demi memastikan keuntungan ekonomi dan juga kekayaan perdagangan Melaka ini kekal di tangan mereka sahaja. Mereka bersedia menukar pendirian dan juga kesetiaan jika hal tersebut membawa kerugian kepada mereka. Jadi sewaktu Portugis bersiap untuk melancarkan serangan kedua terhadap kota Melaka pada tahun 1511, kelompok para pedagang Gujarat yang menerima ugutan secara langsung terhadap Afonso telah mempunyai kepentingan terhadap perdagangan mereka di kota Melaka, telah menukar sikap mereka iaitu berpaling daripada menyokong tindakan kekerasan kepada tindakan memujuk dan juga mendesak supaya pemerintah Melaka ni agar tidak meneruskan lagi perang dan cuba berdamai dengan pihak Portugis. Jadi sikap mereka inilah telah menimbulkan kemurkaan Sultan Mahmud Shah yang mana telah memutuskan untuk terus mengekalkan keputusan berperang di samping mengkritik para pedagang tersebut yang mana beberapa hari sebelumnya telah memberi nasihat bertentangan kepada baginda. Seterusnya adalah pembelotan daripada Utimuturaja yang mana peranannya adalah tidak kurang penting dalam melakukan pembelotan terhadap Melaka. Utimuturaja ini merupakan seorang pemimpin Jawa yang tinggal di Melaka dan dikatakan oleh sumber Portugis sebagai seorang yang amat kaya hasil daripada kegiatan perdagangan di Melaka dan mereka ini mempunyai begitu ramai pengikut iaitu seramai 5,000 hingga 6,000 orang hamba. Manakala sebahagian besarnya berkhidmat sebagai askar rupahan Melaka. Catatan Afonso sendiri menjelaskan tentang pengkhianatan Utimuturaja yang mana turut memainkan peranan sebagai pemimpin talam dua muka. Utimuturaja ini telah mengambil kesempatan tekanan Portugis terhadap Melaka untuk mendesak pemerintah Melaka agar membayar upah kepada askar-askar Jawa yang tertangguh dan juga menuntut bayaran upah 3 bulan ke hadapan untuk khidmat mereka sebagai askar upahan. Jadi tindakan ini telah menyebabkan Sultan Mahmud terpaksa membuat bayaran tersebut memandangkan majoriti askar upahan Jawa ini telah tidak berperang seperti biasa untuk membantu Melaka berbanding dengan khidmat mereka yang sebelum ini, sedangkan peranan mereka ini amatlah besar kerana orang Jawa di bawah Utimuturaja ini telah diberikan tugas yang penting untuk mempertahankan sektor mereka di kota Melaka. Namun begitu, pada masa yang sama, demi memastikan kedudukannya, keluarganya dan para pengikutnya terjamin, beliau juga telah mengadakan pakatan sulit dengan pihak Portugis untuk menghantar beberapa tanda persahabatan berupa senda kayu kepada Afonso.
Jadi apabila beliau ini dikritik oleh pihak Portugis kerana turut memberikan bantuan kepada Melaka, jadi Utimurta Raja ini menjelaskan tindakannya mengarahkan pengikutnya membantu pemerintah Melaka untuk membina benteng pertahanan Melaka adalah sekadar untuk mengaburi dan juga mengambil hati pemerintah Melaka sahaja. Jadi dengan pengkhianatan itu, walaupun akhirnya beliau tetap diragui dan juga kemudiannya dibunuh oleh pihak Portugis, namun Utimutu Raja ini telah menyebabkan Afonso mengeluarkan arahan kepada askarnya untuk tidak menyerang dan juga bertempur dengan pengikut Utimutu Raja. Kerana dengan cara itu, Melaka akan semakin kehilangan sokongan daripada sekutunya. Kesimpulannya, peristiwa yang berlaku adalah selari dengan apa yang dikatakan oleh DC pada tahun 1977 yang mana menyebut bahawa kelemahan utama kerajaan Melayu Melaka adalah disebabkan unpopularity Sultan rule. Namun begitu, tidak dinafikan kehebatan dan juga kecekapan pemerintahan sultan-sultan terdahulu sebelum era pemerintahan Sultan Mahmud Shah I. DV menyatakan lagi, Sultan Mahmud ini telah menunjukkan penyalahgunaan kuasa dan berlaku tidak adil terhadap masyarakat dan juga para pedagang. Jadi kenyataan DV ini mempunyai asas kerana apabila Portugis tiba kali pertama di Melaka pada 1509, kehadiran Portugis disambut baik oleh pedagang-pedagang Cina yang mengadu bahawa mereka ini tidak dilayan dengan baik oleh Sultan dan juga kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kepribadian dan juga moral Sultan Mahmud Shah I adalah seorang sultan yang boleh dikatakan mendukacitakan dan perkara ini telah pun dijangka oleh almarhum ayahandanya akan membawa kemusnahan kepada kerajaan Melaka. Ditambah pula oleh pengkhianatan oleh para pedagang asing telah menyumbang sedikit sebanyak kepada kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk slide pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey.